Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Tok Lang Channel. Apa khabar semua? Saya harap sahabat-sahabat semua berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Okey, hari ini kita akan buat perkongsian mengenai sistem busut ya, ataupun tanaman menggunakan busut. Sebelum itu, seperti biasa, kepada sahabat-sahabat yang masih lagi belum subscribe Tok Lang Channel, bolehlah membantu kami dengan menekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi sebagai tanda sokongan. Dan jangan lupa like video ini. Dan satu lagi sebagai tambahan, saya ada Facebook page ya, iaitu Tok Lang Channel. Sebagai tanda sokongan juga, bolehlah pergi ke Facebook page Tok Lang Channel dan like page tersebut. Ramai yang bertanya dan bila saya tunjuk video dan sebagainya meminta saya membuat sistem busut dan sebagainya. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, pokok saya dah tanam ya, saya tanam bersikit-sikit. Jadi begitulah, kalau ada orang nak sponsor saya gali semula pokok boleh lah. Dah saya gurau. Okey, saya tanam kebun saya ni dengan andaian tanah kita tak dinaiki air ya. Saya tahu tanah kita agak rendah dan kita nak buat busut pun sebenarnya memerlukan modal yang tinggi. Sebab perkataan busut ni dalam 10 tahun belakangan ni sangat popular. Sehingga kan ada kawan-kawan kita yang nak tanam durian jadi terbantut. Disebabkan baru nak tanam orang suruh macam-macam. Busut lah, tanam di lapangan lah, tanam biji lah, kahwin kemudian lah, sampai pening kawan-kawan kita yang baru nak tanam. Jadi sepatutnya bila kawan-kawan kita baru nak tanam, kita suruh je beli benih siap, tanam je. Tak salah nak buat kaki ganda lah dan sebagainya. Jadi kawan-kawan kita yang mungkin tidak ada pengalaman, tidak tahu apa-apa pun, jadi terbantut hasrat dia untuk menanam. Sama juga dengan busut. Bagi saya lah, busut ni penting. Memang bagus saya tak kata tak bagus. Apabila satu kawasan kita rendah, macam kawasan saya ni, boleh lah kalau ada modal buat. Dan satu lagi, kawasan kita bertanah keras, tanah yang keras. Okey, kalau kita di kawasan bukit, tanah kita gembur, kita boleh gemburkan tanah secara manual dan sebagainya, dan keperluan untuk sistem busut ni tidak ada. Kadang-kadang kita pergi melawat kebun-kebun jutawan, orang yang dah ada duit berjuta-juta dah ada banyak modal dan sebagainya. Kita tengok memang cantik, memang bagus, tapi kalau di luar kemampuan kita, akhirnya kita tinggalkan kebun kita tak buat. Kita patah semangat. Jadi sebab itu dalam Tok Lang Channel kita tunjukkan cara yang mudah. Mungkin banyak salah, saya tak kata cara saya betul tapi sekurang-kurangnya kita usaha. Dan untuk busut saya ada buat 2 video sebenarnya. Mungkin ada sahabat-sahabat yang baru mengikut Tok Lang Channel ni tak perasan. Kita ada kawan kita datang melawat kebun hari ni. Kenapa dia tak masuk? Ya. Okey. Jadi satunya semasa saya buat parit ni pertama kali dulu, saya tunjukkan video kat atas Dan yang kedua je masa kita tanam pokok ni, lebih kurang 2 bulan lepas kita tanam busut. Dan hari ni kita akan update juga busut kita ni, walaupun tak sempurna. Setelah kita gali parit dia, hujan lebat. Dalam minggu ni saya ingat 4 kali dah hujan lebat, tak sampai banjir. Tuan tengok parit kita memang naik air Ini biasa, keadaan biasa di sini. Kejap lagi dia surut lah. Dengan tanah saya kat dalam ni memang pegai. Sebab tu di kawasan belakang ni kita gali 2 parit. Macam saya bagi tahu tuan-tuan itu di belakang 2, di tengah 2 dan di depan 2. Di kawasan lain insya-Allah tak ada masalah. Ini ada yang kata kenapa tak tanam tanah kat bukit? Ini je tanah saya tuan-tuan. Ini je tanah yang kita ada. Kita tanam sebaik mungkin. Jadi hari ni saya nak update busut kita ni. Saya akan baiki. Kita akan tengok pokok kita selepas 2 bulan tanam. Kalau tuan-tuan tengok yang benih duri hitam yang diberi oleh Jabatan Pertanian yang ini kita tanam di atas busut kita ni. Dan selepas kita buat parit yang kali kedua ni, kita tambah pula tanah kat tepi kan. Tuan-tuan tengok kan, lebih kurang lah. Jadi kita akan baiki, kita akan buka pokok ni. Kita tengok macam mana keadaan pokok ni.
Kita tengok tanah pun dah kemas. Cuma saya nak gemburkan sikit dan saya nak perbaikilah tanah-tanah yang ni, kita nak buat naik sikit. Jadi kita dah buka kita main netting tadi. Kita buka weed mat kita. Dia pokok yang sama dalam video tu kalau tuan-tuan tengok lah. Kalau ternegak nafas tu biasalah. Okey, sekarang ni kita akan tarik dulu tanah yang kat luar ni, bawa ke dalam. Oh, masih keras lagi. Lepas ni, ini tanah yang baru kita bawa naik baru ni, untuk kita top up ni memang sentiasa kena buat lah ni, untuk masa depan. Sebab kalau tanah busuk ni, dia akan menurun juga sikit dalam sekaki juga dia akan turun. Dia akan jadi melengkung gini lah. Okey, sebelah sini sikit lagi. Kalau tuan-tuan tengok lah ini semua tanah tambahan lah. Jadi kita ada masa, kita perhatikan lah ni nanti. Cuma kita tak boleh buat sebab dalam dah 3 hari betul-betul petang ni hujan memang tanah dia lembik sikit. Jadi insyaAllah nanti kita datang kemudian hari nanti. Asasnya pokok kita yang inilah. Kalau tuan-tuan ingat balik, dalam video berkenaan, pokok kita ni saya rasa alhamdulillah lah. Kalau mungkin akan ada tanya kan, pokok yang kita tanam hari tu dah berpucuk sekali. Pucuk luar ni pun dia terlampau panjang sangat, tak padan dengan dia punya saiz semua. Saya nak kerat sikit ujung dia. Okey, kita kerat bukan apa sebab dia dah terkena dekat dekat apa tu dipanggil, dekat net hitam tu. Kita kerat sikit je, biar dia itu balik. Dan dahan ni pun sebenarnya satu hari nanti entah kita guna entah tidak, kita tak tahu kan. Okey, jadi pokok kita alhamdulillah, kalau kita tengok lah daripada video kita yang hari tu, okey, ni pun okey, semua okey, tanah pun cantik, baja kita dah bubuh kan. Okey, jadi kita tutup balik pokok kita. Di samping saya nak tunjukkan busut yang kita buat lah sebab ada kawan-kawan yang bertanya, yang bagi cadangan dan sebagainya. Memang sebenarnya kita ada juga buat tanam guna sistem busut, tapi tak semua lah. Sebab pokok saya, sejarah kebun saya dah bagi tahu. Jadi saya harap memahami lah sebab tu kadang-kadang bila orang tanya, saya kata saya dah jawab. Memang betul saya dah jawab. Okey, selepas ini kalau ada soalan sistem busut, macam saya kata tadi lah sistem busut ni dia mula
terkenal 10 tahun 20 tahun kebelakangan ni je. Adalah sifu-sifu yang mahaguru yang mencadangkan sistem busut. Jadi setiap kali orang nak tanam, dia kata wajib atau seolah-olahnya wajib membuat busut. Saya tak berapa setuju untuk benda tu. Macam saya kata tadi lah, kalau tanah-tanah rendah, macam tanah saya ni, siapa yang nak mula tanam boleh buat busut, disarankan lah, walaupun saya tak buat. Saya dah bagi tahu dah sejarah kebun saya ni sebab apa saya tanam macam ni. Yang keduanya, kalau tanah kita keras, kita bimbang akar tak boleh pergi, kena buat. Dan yang paling penting, kalau kita nak buat tanam sistem busut ni, sistem air mesti ada. Sebab busut dia tak pegang air. Maksudnya bila kita siram, air hujan ke apa, dia akan terus meresap, dia akan pergi ya. Sebab tanah poros dipanggilnya, tanah gembur, di mana dia tak pegang air. Jadi bermaknanya kalau sistem air tidak cekap, kita tanam sistem busut, dia akan menyusahkan kita lah. Pokok mungkin akan mati dan tak naik dengan subur dan sebagainya. Tapi kalau semuanya sempurna, boleh teruskan sistem busut. Dan yang paling penting, duit kena cukup. Duit kena cukup. Sama ada kita nak gali tanah keliling menggunakan backhoe, ataupun kita nak beli tanah dalam lori. Kan? Kita beli tanah selori, RM100 selori misalnya, RM70 selori. Selori satu busut. Jadi bayanglah kalau 100 pokok, 100 lori tanah. Maksudnya begitu. Jadi kita kena ambil kira semua. Tapi kalau tanah tuan-tuan gembur, cantik dan kita boleh gembur pokok kita, kemungkinan besar banjir tak naik dan sebagainya, tak perlu sistem busut ya. Tak perlu. Kalau kita dengar orang, langsung kita tak mau tanam. Jadi negatif terus. Ada yang baik untuk kita, tak semestinya baik untuk orang lain. Kita boleh bagi cadangan, tapi insya-Allah lah ya, kita sama-sama usaha. Saya pun sebenarnya kalau dia beri peluang daripada awal, saya ada duit dan cukup dan sebagainya, mungkin saya akan buat busut tu. Tapi kalau saya duk fikir ke duit, langsung saya tak tanam. Sebab duit tu kita guna untuk beli anak benih. Sebab guna duit poket kan, gaji kita setiap bulan dan sebagainya. Jadi selepas ini kalau orang tanya, Tok Alang kenapa tak buat sistem busut, saya akan tunjukkan video ni sebagai jawapan. Kerana penat juga nak jawab. Tapi saya suka tanya ya. Kalau sahabat-sahabat semua tanya, saya suka untuk jawab. Jadi begitulah ya perkongsian kita, celoteh saya hari ini mengenai sistem busut. Dan insya-Allah busut ke tak busut ke, sebab daripada datuk nenek kita dulu, durian inilah pokok hutan ya, dia tak ada busut pun. Cuma dah sekarang ni ilmu baru. Kita boleh ikut, tapi bukan sesuatu yang mesti, sesuatu yang rigid yang kita kena wajib ikut. Kalau boleh ikut, alhamdulillah. Tak boleh ikut, kita tanam macam biasa pun tak apa. Okey, itu dulu daripada saya. Sekian, assalamualaikum. Bye bye.